السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأدلق بلساني اشرح به صدري استعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. InsyaAllah kita sambung kitab Risalah Tauhid. Kitab Risalah Tauhid. Muka surat 39, Rumi Jawi 27. Kita membahaskan berkaitan dengan sifat yang ke-9. Sebenarnya sifat yang ke-9 ilmu adalah sebenarnya memang dah bersekali dengan qudrah dan iradah. Sebab 3 sifat ni dia memang serangkai, dia memang sekali. Qudrah, iradah, ilmu. Qudrah tu kekuasaan, iradah tu kehendak. Bila kekuasaan, kekuatan, kuat, nak buat. Bila kita kata nak buat, nak, kehendak. Lepas tu buat. Buat tu qudrah, iradah. Bila nak, lepas tu buat. Bila nak, lepas tu buat. Bila buat, mestilah dengan ilmu. Sebenarnya ada 3 dalam 1 je. Jadi kalau faham qudrah dan iradah, mudahlah nak faham ilmu. Dia cuma sebagai penambahan daripada 2 rukun qudrah dan iradah. Tak susahlah. Tapi kita baca. Qal ma'alif rahimahullah ta'ala, yang ke-9 al-ilmu. Ilmu pun dah jadi bahasa Melayu dah, ilmu. Artinya mengetahui. Tahu. Bahasa yang seharian yang kita cakap ni tahu. Bahasa kitanya mengetahui. Yang mana perbahasan tahu ni tak susah sangat. Tak susah. Lebih-lebih lagi kalau kita dah lalu perbahasan qudrah dan iradah. Iaitu dengan makna nyata. Tahu tu dengan makna nyata dan terang. Dengan makna tahu tu maksud nyata dan terang. Macam itulah yang kita maksudkan tahu tu. Aku tahu. Betul kau tahu? Aku tahu. Kan? Bila sebut tahu tu, ada dalam pengetahuan dia dengan maksud nyata dan terang. Nyata dan terang. Tidak ada yang tersembunyi. Tu sama lah juga. Bila terang, nyata, tak ada yang sembunyi. Tahu. Tu maksud tahu. Tahu apa? Tiap-tiap sesuatu sama ada yang maujud, sama ada yang jenis ada, atau yang ma'dum, yang jenis tak ada. Ma'dum tu tak ada, lawan daripada maujud lah. Wujud lawan dia adam. Ain bukan alif. Kalau alif Nabi Adam, bukan alif. Ain. Adam. Wujud lawannya adam. Wujud lawannya adam. Maujud lawannya ma'dum.
Sama tu. Maujud lawannya ma'dum. Jadi Allah tahu tu yang ada, yang maujud yang ada, yang bangsa ada, yang jenis ada, atau yang ma'dum, ataupun yang jenis tak ada. Nyata tiap-tiap sesuatu pada ilmu Allah Ta'ala bagaimanapun keadaannya. Jadi selalu kita sebut benda ni. Kita sebut benda ni. Kita ambil yang ada. Ada dulu. Yang maujud dulu. Remote ni ada. Remote ni ada. 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 Dia ada. Putih ni pun ada. Jadi remote ni ada, Allah tahu. Putih ni juga ada. Allah tahu juga. Kenapa kita kata putih ni ada? Sebab dia dapat dicerap dengan panca indera. Boleh dengar dengan telinga, ataupun boleh lihat dengan mata, boleh rasa, boleh pegang, ada bentuk, boleh bukan pegang, boleh kesan dengan ni, rasa tangan ni. Boleh rasa dengan lidah. Istilah dia panggil boleh dicerap dengan panca indera. Jika begitu, makna dia ada. Cuma dia jenis zat, jenis diri yang tak menumpang atau jenis menumpang. Jika dia jenis menumpang, macam putih. Jika jenis tak menumpang, remote ni sendiri. Dia tak menumpang, dia ada diri, iaitu dia ada zat dia ada diri, iaitu remote ni lah. Berbeza dengan putih. Putih pun ada. Remote ni pun ada juga, ada diri. Putih pun ada juga. Bezanya, remote ni dia ada diri, dia tak menumpang. Dan putih ni ada, tapi dia menumpang. Tapi kedua-duanya jenis ada. Maka Allah tahu. Kita nak cerita pasal Allah tahu. Allah tahu remote ni. Dan Allah tahu putih juga. Sebab putih jenis ada. Sebab dia kata, sesuatu yang maujud, yang ada. Dia tahu. Dan yang ma'dum, yang tak ada pun Allah tahu. Contohnya, petak. Petak mana ada. Tapi sungguh dapat faham. Petak tak ada. Allah tahu juga. Allah tahu juga. Itu nak bagi tahu tu. Maka, sama ada ianya jenis ada, atau jenis tak ada, Allah tahu. Kedua-duanya ada pada ilmu Allah. Untuk bezakan dengan kita, ilmu kita, kita kata Allah tahu tu secara meliputi. Itu sekadar istilah je. Macam kita tahu tapi tak meliputi. Contoh kita tahu ni remote tapi kita tak tahu meliputi. Dia buat daripada apa, dalam ni ada apa, bergana-bergana. Maka kita kata kita tahu. Aku tahu ni remote. Sekadar tu aja. Kalau Allah, kita tak kata tahu. Kita kata Allah tahu, Allah itu meliputi. Meliputi itu nak bagi tekanan dekat katanya Allah tahu, dan tahu tu tahu sungguh. Tak ada yang tak tahu. Jadi istilah dia guna meliputi. Kita akan istilahkan diri kita tahu saja. Tapi tidak meliputi. Kita tahu ni telefon. Kita tahu. Tapi tahu kita tak meliputi. Maksudnya kita tahu je ke dia buat daripada apa? Ada, kita tahu. Tak tahu yang tu. Tapi tahulah ni telefon. Berapa besar dia? Berapa kalau kita ukur dia berapa? Tak ukur tak tahu lah. Jadi tahu kita tak meliputi. Tahu kita tidak meliputi. Jadi istilah kalau nak sebut Allah tu, pengetahuan Allah meliputi. Meliputi itu sekadar nak sebut bahawasanya Allah tahu, sungguh-sungguh tahu, real punya tahu, tak ada yang tak tahu. Bila dia kata dia tahu sungguh. Dia tahu semua. Tak macam tahu kita. Okay. Itulah istilah yang biasa digunakan, meliputi. Sama ada perkara itu ada atau perkara itu tak ada. Nyata. Nyata. Allah tahu dengan nyata. Bukan dengan tersembunyi. Tiap-tiap sesuatu pada ilmu Allah, bagaimanapun keadaannya. Macam mana pun Allah tahu. Kita baca dulu sikit lagi. Maka hakikatnya ialah, hakikat ilmu itu adalah satu sifat yang tetap ada. Ini pun dah ulang, sifat ma'ni. Sifat ma'ni adalah sifat yang bangsa ada, yang jenis ada. Sama juga macam tadi. Ada. Dia beza dengan sifat salbiah. Sifat salbiah dia jenis tak ada.
Sifat salbiah ni tak ada. Qidam baqa' mukhalafatuhu lil hawadith qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah. Jenis tak ada. Dia adalah sifat Allah tapi jenis tak ada. Dah bincang banyak kali lah. Wujud jenis tak ada juga, tapi khilaf ulama, ada sebagian ulama kata dia antara ada dengan tak ada, duduk tengah-tengah. Itu sifat nafsiyah. Sifat salbiah, qidam baqa' mukhalafah qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah, adalah sifat salbiah bangsa jenis tak ada. Bermula sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmu. Jenis ada. Untuk faham, jenis ada. Kalau Allah benarkan, dapat tengok. Sebab jenis ada. Bukan jenis tak ada. Bukan jenis sungguh. Tapi kalau sifat salbiah, jenis sungguh. Kata Allah itu baqa', kekal. Kekal tu tak ada. Tapi sungguh kekal. Mukhalafah tak sama dengan yang baru. Mukhalafah tu tak ada. Tapi sungguh. Yang ini nak ceritanya berkaitan dengan sifat Allah ni. Sifat yang jenis ada lagi sungguh. Ada. Memang jenis ada. Kita cuma boleh sebut aja. Tak ada manfaat pun kita nak sebut jenis ada ke jenis apa. Cuma kita sekadar nak tahu itulah perbezaan sifat Allah yang jenis tak ada tapi sungguh, tapi tak boleh dinafikan dengan sifat Allah yang jenis ada. Bila? Kalau Allah benarkan nanti kat syurga boleh tengok ilmu Allah. Macam mana? Wallahualam. Tidak berkaifiat. Berdiri pada zat Allah Ta'ala, ada pada diri Allah Ta'ala. Kalau nisbah makhluk, putih tu ada pada remote ni putih. Dia berdiri dekat remote putih ni. Ada ke? Ada. Apa bukti ada? Boleh tengok dengan mata. Maka dia jenis ada. Tapi dia ada diri. Dia tak ada diri. Dia jenis arad ataupun kalau nisbah dia jenis sifat. Inilah jenis sifat. Iaitu remote ini bersifat dengan putih. Jadi, ini kita dah ulang banyak kali pun sebenarnya. Maka sifat itu pertama qadim lagi azali pastinya. Apa-apa yang berkaitan dengan Allah semuanya qadim lagi azali. Tidak ada permulaan lah qadim tu. Berdiri pada zat Allah Ta'ala. Sifat ni ada, memang ada sungguh. Bukan faham-faham, bukan sungguh semata-mata, lagi ada. Ada. Okay? Banyak kali dah ulang. Dengan ilmu Allah tadi ni, terang dan nyata pada yang wajib, yakni zat dan sifatnya. Ini pun sekadar mudah-mudah cakap aja. Dengan ilmu Allah lah Allah tahu. Itu sekadar mudah-mudah cakap. Sebenarnya ayat yang tepat adalah Allah yang bersifat dengan ilmu mengetahui. Allah yang bersifat dengan ilmu mengetahui. Tapi mudah-mudah cakap, ilmu Allah lah yang tahu. Sebab ada ilmu Allah. Seolah-olah macam berasingan. Bukan berasingan, nak mudah-mudah cakap je. Dengan ilmu Allah, terang dan nyata. Yang tepatnya, Allah yang bersifat ilmu. Terang dan nyata. Terang tu maksud, tak tersembunyi lah, tahulah terang tu. Dan nyata, semua. Yang wajib. Wajib, bila sebut wajib, wajib akal ni. Ini bukan wajib syarak. Wajib akal. Yakni zat dan sifatnya. Dalam banyak-banyak yang ada, jenis ada, Allah adalah wajib ada. Wajibul wujud, wajib ada. Allah. Zat Allah dan sifatnya wajib ada. Sebab tu dia kata kat sini, dengan dia terang dan nyata pada yang wajib, yakni zat dan sifatnya. Dia gini. Kita nak faham ni nanti dulu. Gini. Ini sebenarnya perbahasan ta'alluq. Ta'alluq ilmu Allah adalah perkara yang wajib. Bila sebut wajib, wajib akal. Mustahil dan harus. Tiga-tiga. Untuk faham ni, kita faham qudrah dulu kejap. Qudrah dan iradah, ta'alluqnya perkara harus sahaja. Qudrah dan iradah hanya ada kaitan dengan perkara harus. Perkara harus sahaja. Contohnya, makhluk ni harus tak ada. Jenis harus. Jadi mungkin jenis harus. Maka qudrah dan iradah ada ta'alluq dia. Iaitu, jadi dah ni. Makhluk orang ni jadi dah. Dia telah dilahirkan. Dah jadi dah. Telah dicipta. Maka dengan telah dicipta, ta'alluq dia adalah, kaitan dia dengan Allah adalah, kaitan hubung kait dengan Allah. Kejadian, katalah. Okey. Mouse ni ada. Bila dia ada, dia jenis ada. Bila dia jenis ada, apa kaitan dia dengan Allah?
Apa kaitan maus ni dengan Allah? Pertama, dia ada kaitan. Ini takluk ni, dia ada kaitan. Kaitan maus ni dengan Allah adalah yang pertama iradah Allah. Kehendak. Sebab bila dia ada, maknanya Allah nak. Apa yang ada, apa yang berlaku, semuanya dengan kehendak Allah. Maka hubung kait dia antara maus dengan Allah adalah iradah. Iaitu kehendak. Sebab kalau tidak macam mana nak ada? Itu dia panggil iradah dia, takluk dia adalah takluk harus. Dengan maksud takluk benda harus. Maus ni harus. Apa maksud harus? Boleh ada, boleh tak ada. Harus itu. Mungkin. Jadi bila perkara mungkin, takluk dia apa? Takluk dia iradah. Dengan maksud hubung kait maus ni dengan Allah, yang pertama adalah kehendak Allah. Tu yang pertama. Tu panggil takluk tu. Takluk benda harus. Dan dia dah jadi. Bila jadi, ini adalah penciptaan, telah tercipta. Hubung kait dia, takluk dia apa? Takluk dia kudrah. Dengan maksud, apa kena-mengena maus ni dengan Allah selain daripada keiradah tadi? Dia adalah kudrah. Iaitu, bila dia telah dicipta, dia telah ada. Bila dia telah dicipta, dia telah ada, maknanya telah dicipta. Apa sahaja yang berlaku semua adalah ciptaan Allah. Maka apa hubung kait dengan Allah? Hubung kait penciptaan, kudrah. Istilah baik, takluk kudrah. Tu takluk itu, takluk kudrah. Jadi, apa lagi yang kena mengena dengan dia? Yang kena mengena dia nak buat ni mesti kena ada pengetahuan. Maka ciptanya Allah ni apa ada kena mengena maus ni dengan Allah daripada yang lain pula? Dari segi ilmu. Ilmu Allah lah yang boleh jadi gini. Kalau tak berilmu tak boleh jadi gini. Itu dia panggil takluk. Jadi, kudrah dan iradah, takluknya hanya perkara harus. Iaitu benda boleh ada, boleh tak ada. Mungkin. Apa saja benda mungkin? Adalah takluk kudrah. Kudrah dan iradah tidak tertakluk pada perkara mustahil. Istilah dipanggil syarikul bari. Nanti kita bahas sebab tu. Jadi, adakah ini perkara yang harus, iaitu maus boleh ada, boleh tak ada. Harus ni boleh ada, boleh tak ada. Atau mungkin. Perkara yang mustahil. Bukan takluk kudrah iradah. Tak ada hubung kait dengan kudrah iradah. Perkara mustahil. Apa perkara mustahil? Ada satu lagi macam Allah. Ada orang soal kan? Boleh tak Allah nak boleh tak kalau nak ada? Boleh tak kalau Allah nak buat satu lagi macam Allah? Tak boleh. Bukan tak boleh, tak matching. Sebab bila kata boleh tak Allah nak buat? Allah nak buat. Maksudnya penciptaanlah cipta. Allah nak cipta. Satu lagi macam Allah. Sedangkan satu lagi macam Allah adalah mustahil. Itu bukan takluk kudrah. Itu bukan takluk kudrah. Dengan maksud tak boleh, tak ada hubung kait di antara Tuhan satu lagi dengan kudrah, dengan kekuasaan Allah. Tak ada hubung kait. Sebab kudrah takluk dia hanya perkara mungkin. Bukan perkara mustahil. Maka tak sah soalan. Soalan tu dah tak sah. Soalan tu dah tak betul. Macam mana nak jawab? Soalan pun dah salah. Soalan tak valid. Ya. Yang mana dia kata boleh tak Allah nak buat satu lagi? Logik kita fikir pun Allah tidak ada permulaan. Kalau Allah nak buat satu lagi, bila Allah buat satu lagi, kalau buat pun masih lagi ada permulaan. Sebab Allah buat mesti ada permulaan. Sedangkan Allah tak ada permulaan. Jadi memang tak boleh buat. Jadi maknanya Allah tak berkuasa lah dia kata. Sebab Allah tak boleh buat satu lagi macam dia. Bukan. Tak, sebab kudrah bila sebut kekuasaan Allah, takluk ni benda mungkin. Itulah hubung kait. Jadi, kita dapat faham kudrah hubung kaitnya adalah perkara yang harus. Boleh ada, boleh tak ada. Iradah pun sama juga. Kehendak Allah. Takluk dia adalah perkara yang boleh ada, boleh tak ada. Ilmu tidak. Ilmu, takluk dia, perkara yang boleh ada, boleh tak ada. Istilah dipanggil harus. Perkara wajib. Perkara mustahil. Itu dia kata kat sini. Dan dia terang dan nyata pada wajib, yakni zat dan sifatnya. Zat dan sifat Allah kan wajib. Allah kan wajib ada. Maka diri Allah itu wajib. Diri kita ni harus. Apa maksudnya? Kita ni boleh ada, boleh tak ada. Apa maksudnya Allah itu, diri Allah itu wajib? Maksud diri Allah itu wajibul wujud. Wajib ada. Mesti ada. Tak ada permulaan. Kita ni harus ada. Oleh kerana Allah itu wajib ada, wajib, jenis wajib, maka mari kita tengok. Kudrah ada kaitan tak? Tak ada. Iradah ada kaitan tak? Tak ada.
Sebab Allah itu dah wajib. Sedangkan ta'alluq qudrah, hubung kait qudrah dengan hubung kait qudrah tidak terkait, tidak ada hubung kait dengan perkara wajib, iaitu Allah. Maka tak bolehlah kita kata Allah boleh tak nak matikan dirinya sendiri. Kan ianya mustahil. Boleh tak Allah nak matikan dirinya sendiri? Allah nak buat dekat dirinya sendiri. Sedangkan bila kata Allah nak buat, ta'alluq dia qudrah. Qudrah hanya perkara harus. Allah itu wajib. Maka tak valid. Yang ini dia bukan fardu ain, dia fardu kifayah. Jadi berbeza dengan ilmu. Dan nak faham tu kena nak faham ilmu ni. Ilmu ta'alluq dia perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus. Qudrah dan iradah dia kena kait dengan qudrah iradah baru mudah faham. Qudrah hanya berkait perkara harus. Ta'alluq dia. Iradah hanya perkara harus. Ilmu perkara wajib iaitu diri Allah lah dan sifatnya. Perkara mustahil akal dan perkara harus. Ilmu. Memang logik lah. Ilmu ni maksud tahu, pengetahuan. Jadi dia kata dan dengan dia terang dan nyata pada yang wajib, yakni zat dan sifatnya. Dengan maksud Allah tahulah dirinya. Kalau kita kata ilmu tu ta'alluq dia bukan yang wajib, macam qudrah iradah juga bukan ta'alluq wajib, jadi Allah tak tahulah dirinya sendiri. Allah tak tahulah dirinya sendiri. Jadi takkan Allah tak tahu diri sendiri? Allah tahu dirinya sendiri kerana ilmu ta'alluq dia yang wajib sekali. Ta'alluq ilmu adalah yang wajib, iaitu dirinya. Allah tahu dirinya. Allah tahu dirinya sendiri, Allah tahu sifatnya. Itu dia panggil terang dan nyata ataupun tahu yang wajib, yakni zat dan sifatnya. Zat dan sifatnya. Sebab ilmu memang ta'alluq dia yang wajib, iaitu diri dan sifat Allah sendiri. Qudrah tidak. Kalau kata, boleh tak Allah bunuh dirinya sendiri? Dirinya tu wajib. Bunuh tu kuasa. Qudrah tidak tertakluk kepada yang wajib. Maka tak valid. Tak boleh. Tak valid. Jadi, ilmu tidak. Ilmu yang wajib. Diri Allah. Ya. Sebab ilmu ni inkishaf ataupun jin tahu. Bila tahu, Allah tahu dirinya sendiri, Allah tahu sifatnya. Sifatnya sendiri. Macam mana. Allah tahu. Dia tak disebut macam sebenarnya. Dia sebut Allah tahu aja. Allah tahu dirinya, Allah tahu sifatnya. Dia panggil Allah tahu yang wajib. Yang wajib tu wajib akal. Yang mustahil pun Allah tahu. Perkara yang mustahil pun Allah tahu. Allah tahu perkara mustahil. Dia kata kat sini. Dan pada mustahil, yakni syarikul bari dan sebagainya. Syarikul bari ni sekutu lah. Sekutu bagi Allah. Allah tahu tak ada sekutu bagi Allah. Allah tahu tak? Tahu. Allah tahu apa? Allah tahu tak ada sekutu bagi Allah. Tak ada sekutu bagi Allah itu adalah mustahil. Kan Perkara yang mustahil adalah Allah tahu anak bagi Allah itu tiada. Allah mengetahui anak bagi Allah itu tiada. Allah mengetahui ianya tiada anak. Allah tahu dia tak ada anak. Allah tahu anak bagi Allah itu tiada. Ini pening sikit. Kena fikir. Dengan dua statement. Allah mengetahui anak bagi Allah itu tiada. Satu statement. Allah mengetahui anak bagi Allah itu tiada. Allah mengetahui anak bagi Allah itu tiada. Satu lagi. Allah mengetahui ianya tiada anak. Allah tahu dia tak ada anak. Allah tahu dia tak ada anak. Allah tahu anak bagi Allah tak ada. Macam mana? Boleh nampak perbezaannya? Nampak perbezaan? Allah tahu anak bagi Allah tak ada. Allah tahu anak bagi Allah itu tiada. Allah mengetahui anak bagi Allah itu tiada. Allah mengetahui ianya tiada anak.
Boleh tangkap tak apa yang saya sebut ni? Perbezaan di antara keduanya. Allah mengetahui anak bagi Allah itu tiada. Okey. Okey, Allah tahu anak bagi Allah tak ada. Ya. Kita ambil anak bagi Allah dulu. Allah tahu anak bagi Allah. Anak bagi Allah itu adalah Allah mengetahui perkara yang mustahil. Allah tahu anak bagi Allah itu tiada. Anak bagi Allah adalah mustahil. Anak bagi Allah adalah mustahil. Jadi Allah tahu anak bagi Allah. Allah tahu anak bagi Allah tiada. Maknanya Allah tahu perkara yang mustahil. Allah mengetahui anak bagi Allah itu tiada. Allah mengetahui ianya tiada anak. Allah tak tahu dia tak ada. Allah tahu dia tak ada anak. Allah tahu dia tak ada anak. Allah tahu anak bagi Allah tak ada. Gitu. Boleh? Allah tahu dia tak ada anak. Allah tahu dia tak ada anak. Allah tahu dia tak ada anak. Allah tahu anak bagi Allah tak ada. Seorang pun tak jawab. Seorang pun pening. Allah tidak ada anak dan tidak diberanakkan. Memanglah betul. Bukan nak cerita pasal tu. Allah mengetahui anak bagi Allah tiada. Allah mengetahui anak bagi Allah tak ada. Maknanya, ini perkara mustahil yang Allah tahu. Apa ni? Allah tahu perkara mustahil lah. Perkara mustahil yang Allah tahu. Boleh juga. Cikgu Rohana jawab. Cantik juga. Allah mengetahui anak bagi Allah tiada. Okey, ini perkara mustahil yang Allah tahu. Ataupun terbalikkan, Allah tahulah yang perkara, Allah tahu perkara mustahil. Apa beza dengan Allah tahu dia tak ada anak? Allah mengetahui ianya tiada anak. Allah tahu dia tak ada anak. Allah tahu dia tak ada anak. Allah tahu dia tak ada anak itu, Allah tahu perkara wajib. Allah tahu dia tak ada anak. Tu Allah tahu perkara wajib. Satu mesti satu wajib. Yes, betul. Allah tahu Allah tahu dia tak ada anak. Allah mengetahui perkara wajib. Allah tahu anak bagi Allah tiada. Allah tahu perkara mustahil. Allah tahu yang dia tak ada anak. Wajib adalah wajib. Allah tahu yang wajib. Ini bermain-main perkataan. Allah tahu dia tak ada anak. Allah tak ada anak tu wajib. Ke Allah tak ada anak tu mustahil? Allah tak ada anak. Apa hukum Allah tak ada anak? Apa hukum Allah tak ada anak? Wajib. Wajib Allah tak ada anak. Jadi Allah tahu dia tak ada anak, maknanya Allah tahu perkara yang wajib. Wajib akal. Allah tahu anak bagi Allah tu tak ada. Anak bagi Allah tiada. Anak bagi Allah tiada. Itu mustahil. Anak bagi Allah. Allah tahu anak bagi Allah tak ada. Allah tahu anak bagi Allah tu tak ada. Anak bagi Allah tu mustahil. Jadi Allah tahu anak bagi Allah tak ada adalah Allah tahu perkara yang mustahil. Sebab tu dia kata kat sini, dan pada yang mustahil, yakni syarikul barik dan sebagainya. Allah tahu perkara mustahil. Cuma saya nak kita akan sebut benda tu sama aje. Cuma kita nak baca, bila nak baca kitab, dan pada mustahil, yakni syarikul barik dan sebagainya, dia kata. Perkara yang mustahil. Kalau dia kata, Allah tahu dia tak ada anak. Memang betul Allah tahu dia tak ada anak. Tapi tidak mensyarahkan kitab. Kitab kata, Allah tahu perkara mustahil. Allah tahu juga perkara mustahil, yakni syarikul barik. Ada syirik, ada sekutu bagi Tuhan. Yang mana sekutu bagi Tuhan itu adalah mustahil. Menyerupai Tuhan itu adalah mustahil. Jadi cuma kita nak jawab ataupun kita nak syarah kitab ni, dia kata Allah tahu
perkara yang mustahil maknanya Allah tahu anak bagi Allah itu tiada. Allah tahu anak bagi Allah tu tak ada. Kerana anak bagi Allah itu mustahil. Jadi Allah tahu perkara mustahil. Barulah mensyarahkan kitab. Kalau kata Allah tahu dia tak ada anak. Walaupun betul, tapi itu tak mensyarahkan kitab. Kalau Allah tahu dia tak ada anak, itu Allah tahu perkara yang wajib. Tak ada anak tu kan tak ada anak, tiada anak. Okey? Jadi nak syarahan tu je, sebenarnya boleh baca je, tak payah syarah macam tu. Anak bagi Allah itu tiada. Allah tahu anak bagi Allah tak ada. Iaitu Allah tahu perkara mustahil lah, sebab anak bagi Allah kan mustahil anak bagi Allah. Jadi Allah tahu anak bagi Allah tiada. Allah tahu Allah tiada anak. Allah tahu perkara yang wajib. Sebab Allah tak ada anak tu wajib kan? Wajib Allah tak ada anak. Wajib akal. Ini cuma mensyarahkan kitab semata-mata. Kalau nak lalu pun tak ada masalah sebenarnya. Sebab kita memang faham gitu dah pun. Dan pada segala yang harus. Bukan saja perkara wajib. Allah tahu tentang dirinya sendiri. Allah tahu tentang sifat-sifatnya. Allah tahu perkara yang mustahil bagi dia. Mustahil akal. Dan Allah juga tahu perkara yang harus. Yang ni yang kita nak bincang. Banyak perkara benda harus ni. Selain daripada Allah. Selain daripada Allah. Benda ianya harus. Jadi dan segala yang harus. Yang belum wujud. Allah tahu segala yang harus yang belum wujud. Belum ada lagi. Dengan iktibar lagi akan wujud di dalam satu masa. Jadi maknanya akan datang Allah dengan kehendak Allah. Allah dah nak dah apa yang terjadi akan datang. Okey. Bila Allah nak apa yang terjadi akan datang, Allah dah tahu dah apa yang terjadi akan datang. Sebab dia yang nak, maka dia tahulah. Walaupun belum ada lagi, Allah dah tahu. Walaupun belum ada lagi, Allah dah tahu. Sebab Allah yang nak ianya terjadi. Cuma belum sampai masa lagi. Bila Allah nak nanti, bila Allah yang dah telah tentukan sejak azali lagi, bila ianya terjadi. Memang Allah nak ianya terjadi. Tapi Allah nak tu bila? Nanti. Jadi bila Allah nak ianya terjadi, Allah tahulah. Sebab tu dia kata, yang belum wujud pun, yang mana dia iktibar akan wujudlah. Sebab Allah nak. Allah je lah yang tahu ni. Atas jalan yang meliputi kenyataannya. Tahu sungguh semua. Bukan tahu sikit-sikit, tahu semua. Tiap-tiap sesuatu sehingga tiada kesudahan bagaimanapun keadaannya. Sehingga tidak berkesudahan. Allah tahu tu. Tahu tu tahu sungguh. Bukan Allah tahu je dia akan mati. Allah tahu dia akan mati pada 30 hari bulan 8. Allah tahu dia akan mati 30 hari bulan 8 2022. Lepaslah 2023. Allah tahu dia akan mati. Bukannya Allah hanya tahu dia akan mati, tapi Allah tak tahu cara mati macam tu tak. Allah tahu semua dengan cara mati semua. Sebab Allah yang nak ianya terjadi. Sebab tu dia kata atas jalan meliputi. Bukan tahu saja tahu je. Allah cuma tahu aja bila. Tapi details tu Allah tak tahu. Kerana dalam 73 golongan, 72 finar kata Nabi tu, termasuklah ada fahaman gini. Dia kata Allah tahu secara umum je. Allah tahu secara gitu aja. Tapi detailnya kita yang buat sendiri. Ada yang kata begitu. Jadi, sebab tu atas jalan meliputi. Jadi Allah tahu perkara yang telah terjadi, yang dah jadi. Allah tahu perkara yang sedang terjadi. Allah tahu perkara yang belum terjadi ataupun yang akan terjadi. Dan pengetahuan Allah itu selama-lamanya. Sebab tu dia kata, tiap-tiap suatu sehingga tiada kesudahan. Maksud tiada kesudahan tu selama-lamanya. Allah tahu selama-lamanya. Selama-lamanya lah Allah tahu. Sampai mana? Selama-lamanya. Ya. Tak habis. Tak akan habis. Allah tahu. Itu kita kata ilmu Allah ni sangat luas. Tak boleh kita nak bayang ilmu. Kita ni tahu bila Allah bagi kita tahu je. Jadi kita dapat faham sifat ilmu Allah bererti Allah mengetahui sesuatu perkara tanpa sempadan,
tanpa sempadan masa, tidak terbatas, merangkumi segala-galanya yang dapat dipikirkan dan yang tak dapat dipikirkan. Itu daripada yang masuk meliputi ni, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Sesungguhnya Allah, ilmu Allah itu benar-benar meliputi. Apa maksud meliputi? Tahu sungguh semua. Tidak didahului dengan kesamaran. Mula-mula tak tahu lagi. Dah tahu. Tak ada. Itu maksud meliputi. Tak macam makhluk. Makhluk kena belajar baru tahu. Tak belajar tak tahu. Allah tidak gitu. Itu maksud meliputi. Seperti, dia kata, dia bagi contoh. Nikmat syurga, azab neraka yang tiada kesudahan. Bila masuk syurga, dia akan kekal. Ada yang masuk neraka, ada yang kekal neraka. Dan bila kita tahu syurga tu tak ada kesudahan, neraka pun ada yang kekal selama-lamanya. Allah tahu penghuni syurga. Allah tahu. Sehingga bila Allah tahu selama-lamanya. Sedangkan sekarang tak ada orang masuk syurga lagi. Tapi Allah dah tahu dah. Apa yang berlaku dalam syurga tu pun Allah tahu dah. Dan Allah tahu Allah tu selama-lamanya. Kerana ilmu Allah tidak berpenghujung. Jadi, sekarang ni, kita tak tahu syurga neraka lagi. Tapi Allah dah tahu dah siapa masuk syurga, siapa masuk neraka. Malah Allah yang tentukan. Dan apa yang berlaku dalam syurga, semua Allah dah tahu dah. Bila Allah tahu lama mana? Selama-lamanya. Tidak berpenghujung. Jadi, sebab tu kata, kita telah ditentukan syurga dan neraka. Malah bukan tentukan syurga dan neraka je. Allah dah tahu dah apa yang kita buat dalam syurga nanti. Orang kafir kena azab. Allah dah tahu dah siapa yang masuk neraka. Dan kena azab selama-lamanya, apa, macam mana cara azab, sakitnya macam mana, melaung apa, semua Allah tahu dah. Bila? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Maka Allah Ta'ala mengetahui akan dia di atas jalan tafsil, detail. Allah tahu tu detail. Bukan sekadar tahu gitu, tak. Detail Allah tahu. Kerana ia menjadikan dia. Kerana Allah yang jadikan. Allah yang buat. Ataupun ta'alluqnya qurrah dan iradah Allah. Allah yang nak ianya terjadi. Dan Allah yang buat ianya terjadi. Sebab apa yang berlaku semuanya sebab Allah nak. Apa yang berlaku sebab semuanya dengan kekuasaan Allah. Dan semua dengan kehendak Allah. Dan semua dengan ilmu Allah juga. Apa yang terjadi. Jadi Allah tahu. Secara detail. Sebab Allah yang buat detail tu. Kerana ia menjadikan dia. Allah yang jadikan. Kerana takluk ilmu Tuhan pada azali itu mengikut bagi segala maklumat yang diketahui dengan makna bersetuju dan muafakat ilmu dan maklum. Apa yang kita tahu dengan ilmu tu? Muafakat. Kerana yang lagi akan diadakan itu sabit dalam ilmu Tuhan. Hanya belum diadakan lagi aja. Apa yang terjadi tu, dia sabit, dia muafakat dengan ilmu Allah. Dengan yang Allah tahu. Apa jadi? Sekarang dah jadi, Allah tahu. Allah tahu sejak azali lagi. Tapi sebab Allah yang tentukan. Tapi bila jadi, itulah Allah tahu. Allah tahu nak jadi. Jadi Allah tahu. Cuma kita yang tak tahu lagi. Sebab tu dia kata, makna bersetuju dan muafakat dengan ilmu Allah. Maklum sebab kita yang maklum. Kita baru maklum. Allah lama dah tahu. Allah tahu sejak azali lagi. Jadi, itu yang dimaksudkan ilmu Allah tidak ada awal dan tidak ada akhir. Allah qidam, sifat ilmu juga qidam. Dan ilmu Allah tu sejak azali lagi. Sebab tu, ada orang pandai bercakap, dia kata, kita ni ada sejak azali lagi. Dia main kata-kata. Dia kata kita ni ada sejak azali lagi. Sebab ilmu Allah qidam. Tidak ada permulaan. Allah akan jadikan kita ada dalam ilmu Allah. Maka dengan maksud kita ni juga azali. Dia main kata-kata gitu. Faham anak cakap apa?
Sebab dia bukannya Allah baru nak jadi. Dia mana? Itu tak qidam. Kata, mula-mula Allah tak nak jadikan kita. Sampai satu tahap baru Allah nak jadikan. Maka sifat iradah Allah itu tidak qidam lah. Sedangkan kita tahu sifat iradah Allah itu qidam. Kehendak Allah tu Allah nak tu. Dan Allah adalah, kehendak Allah adalah qidam. Maka kita telah ada dalam ilmu Allah. Yang mana ilmu Allah itu azali, qidam, maka kita qidam juga. Ada orang kata gitu. Cuma bila kata gitu dia menimbulkan satu pertanyaan, macam-macam pertanyaan lah. Kejadian kita ada dalam ilmu Allah. Ya. Ilmu Allah pula qidam lagi azali. Mana kita ada dalam ilmu Allah sejak azali lagi lah. Dia kata gitu. Ilmu Allah ni pula mustahil Allah jahil. Bila ilmu lawannya jahil. Mustahil Allah jahil dengan maksud mustahil ada yang Allah tak tahu. Mustahil yang ada Allah terlupa. Mustahil sesuatu dapat berselindung daripada pengetahuan Allah. Mustahil Allah terpaksa mengetahui mengikut melalui perantaraan. Mustahil. Kerana Allah mengetahui segala-galanya yang belum ada, yang akan ada, yang akan ada, yang sedang ada, yang akan datang Allah dah tahu. Maka kita dapat faham adalah pegangan kufur jika i'tiqad Allah lambat dapat tahu. Satu pegangan yang kufur jika i'tiqad hanya Allah mengetahui hanya setelah sesuatu itu berlaku. Kerana itu sifat jahil. Allah tahu bila ianya telah terjadi baru Allah tahu. Ada? Saya dengar YouTube 2-3 kali. Orang duk cakap. Kadang-kadang orang ada nama juga. Dia kata, sekarang ni. Allah tahu tak syurga negara kita? Allah tahu. Allah dah tahu. Syurga neraka semua Allah dah tahu. Jika Allah tak tahu, Allah jahil lah. Sekejap lagi kita bincang bab tu. Panjang lebar. Bagaimana, saya nak habis baca ini dulu. Bagaimana firman Tuhan? Alimil ghaibi la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Tuhan yang amat mengetahui akan segala perkara yang gaib, tidak terlindung daripada ilmunya sekecil-kecil barang yang sebesar zarah pun yang ada di langit, dan demikian juga tidak terlindung segala perkara yang ada di bumi, dan tidak ada yang lebih kecil daripada zarah itu, dan tidak ada yang lebih besar daripadanya, melainkan iaitu ada nyata tersebut di dalam Lauh Mahfuz. Semua Allah tahu. Ini dia punya dalil naqli. Yang demikian nyatalah kepada manusia bahawa Tuhan mengetahui tiap-tiap satu, sama ada perkara itu terang atau tersembunyi. Allah tahu. Sehingga barang yang di dalam hati dan angan-angan manusia itu pun Tuhan mengetahui. Okay? Kita dah sebut tadi. Allah tahu perkara yang ada, yang maujud dan ma'dum. Angan-angan tu ada tak? Angan-angan manusia. Dia jenis ada ke jenis tak ada? Dia jenis tak ada. Angan-angan ni jenis tak ada. Bila angan-angan jenis tak ada, Allah tahu. Allah tahu. Di sini Allah tahu. Ya, Allah tahu. Sebab angan-angan. Angan-angan mana ada? Tapi Allah tahu. Allah tahu perkara yang ada dan perkara yang tak ada. Angan-angan manusia itu pun Tuhan mengetahui, dan segala turun naik nafas Tuhan mengetahui semualah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Pada setiap pandangan, fi kulli lamhatin wa nafasin, nafas, wasi'ahu ilmullah. Adadama wasi'ahu ilmullah. Allah tahu berapa segala turun naik nafas. Ini daripada ayat fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Segala turun naik nafas ni semua ada dalam ilmu Allah. Semua sekali. Okay. Mari kita tengok. Yang ini tak payah sangat. Sekadar baca gitu kita boleh faham. Allah Maha berilmu. Kita boleh faham.
Mari kita tengok. Allah telah tentukan, kita faham tentang ilmu. Allah telah takdirkan. Allah takdir ketentuan Allah. Adakah berubah ataupun tidak? Mari kita tengok. Sebab dia bila berubah, dia kena mengenai dengan ilmu. Adakah Allah akan mengubah takdirnya? Allah dah tentu dah. Iradah, tentu tu iradah. Allah telah tentu dah. Allah telah mentakdirkan. Adakah Allah ubah? Apabila iradah Allah berkehendak, Allah yang bersifat iradah berkehendak sesuatu, maka ia sabit, ia ada kena mengenai dengan ilmu Allah. Bila Allah nak, betul nak buat, mesti ada kena ilmu. Kemudian, adakah Allah pindah? Boleh berpindah balik. Mengubah. Allah dah takdirkan dah. Sejak azali lagi. Yang orang kata doa boleh mengubah dan sebagainya. Nanti kita tengok nanti. Bab tu. Kalaulah berubah, kalau ada pindaan, maka lemahnya sifat ilmu Allah. Manusia ni jahil, sebab tu manusia ni berubah. Allah tidak jahil. Maka bila Allah dah tentukan, itulah satu-satunya Allah tentukan, maka takkan berubah. Jika berubah, maka jahil Allah. Manusia dia berubah fikiran bergantung kepada ilmu dia. Ketika ilmu dia sikit, maka dia akan buat gini. Bila ilmu dia semakin banyak, dia akan berubah fikiran. Bila berubah, maka menandakan ilmu manusia itu tidak sempurna. Dulu buat gini-gini, akta gini-gini. Lepas pada tu beberapa tahun, buat pindaan undang-undang kita. Tu dalam parlimen tu, Dewan Rakyat tu. Kerana pengetahuan manusia tidak sempurna. Bila bertambah saja pengetahuan, maka ubah. Itu yang berubah tu. Hukum Allah tidak akan berlaku perubahan. Kerana ilmu Allah meliputi. Kerana Allah Maha mengetahui dan pengetahuan Allah sempurna. Jadi oleh kerana itu tak mungkin berubah. Dulu, kini, selamanya. Jadi kita dapat faham kat sini, kadang-kadang ada ayat yang seolah-olah kelihatan macam Allah tak tahu. Ayat ni. Macam dalam surah Baqarah mengisahkan tentang perpindahan kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala anqibaihi. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang kamu jadi kiblat sekarang, wahai Muhammad, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikut rasulnya dan siapa yang membelot. Illa lina'lama. Kami buat gitu kerana kami nak tengok, kami nak tahu siapa yang ikut rasul, siapa yang tak ikut. Allah tukar daripada satu kiblat kepada kiblat yang lain. Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kenapa Allah buat peristiwa ni? Dalam Quran sebut illa lina'lama. Allah buat tu kerana nak tahu. Lina'lama, kami nak mengetahui. Kalau nak kiranya Allah tak tahulah. Allah tak tahu siapa yang belot, Allah tak tahu siapa yang ikut Nabi yang sebenar. Maka Allah pun tukar daripada kiblat Masjid Al-Aqsa lepas daripada hijrah tu, tukar ke Masjidil Haram. Siapa yang belot, dia akan kata, agama menipu. Jadi kalau tengok pada ayat ni, seolah-olah Allah tak tahu. Illa lina'lama man yattabi'ur rasul. Maka ulama kaji lah. Kenapa lina'lama? Kami. Nun tu nun kami. Kenapa tak kata Allah, kena kata kami? Maka di sini supaya kami mengetahui yang mana belot, yang mana tak belot. Ini bukan ayat tak tahu. Sebab tu Allah nisbahkan kami. Ini adalah ini bukan bermakna Allah baru tahu. Allah baru tahu. Bila orang belot baru Allah tahu. Tidak. Allah tahu. Sedangkan malah Allah yang buat dia jadi gitu. Yang maksud mengetahui kat sini illa lina'lama adalah bukan Allah akan tahu. Bukan. Maksudnya supaya terzahir yang mana belot, yang mana tak belot. Yang tak tahu kita bukan Allah.
Walaupun ayat Quran seolah-olah Allah tak tahu. Sebab kalau kita baca memang ada ayat-ayat ni. Ayat yang menandakan seolah-olah Allah tak tahu lagi. Allah tak tahu lagi. Jadi Allah buat peristiwa Kaabah menghadap Masjid Aqsa, kemudian menghadap Masjid Haram dalam ayat Quran, kerana kami iaitu Allah nak tahu siapa yang belok, siapa yang tak. Tapi maksud yang dikehendaki, murad yang dikehendaki adalah bukan nak tahu, supaya terzahirnya. Ayat nak tahu, tapi maksud supaya terzahirnya siapa yang belot, siapa yang munafik, siapa yang sebenar. Dalam surah Al-Kahfi, cerita surah Al-Kahfi, thumma ba'athnahum lina'lama ayyul khizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangunkan mereka yang tidur kat dalam gua, kami bangunkan mereka 300 tahun. Dan mereka berselisih tentang berapa lama mereka tidur. Berapa lama kita tidur? Sehari kot, 2 hari kot, 3 hari kot. Tapi Hafsah dah putih-putih dah. Engkau dah muka lain dah jadi ni. Kenapa ni? Mereka berselisih. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul khizbaini. Kemudian kami buat mereka bangun macam tu supaya kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal. Kita tengok ayat Quran gitu. Kenapa Allah buat gitu? Allah nak tengok siapa yang betul. Sebab ada kata setahun, ada kata tidur lama, ada kata tidur kejap. Allah nak tengok. Soalnya Allah tak tahu. Bukan maksud tu. Supaya terzahir sahaja. Surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menjadikan hidup dan mati supaya Allah menguji kamu. Dan Allah menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Kalau layaknya Allah menguji kamu, uji untuk nak tahu. Allah uji. Ramai orang faham gitu. Allah nak uji kita, Allah nak uji kita. Ayat nisbah bercakap tak ada masalah, cakap lagi tu pun. Tak salah pun. Tapi yang kita pegang bukan Allah nak uji kerana Allah nak tahu. Kata, itu sebab Allah nak uji kita. Apa maksud Allah nak uji? Allah nak tengok. Nak tengok kita ni sabar ke tidak. Apa kita pegang? Kalau kita pegang Allah tak tahu lagi, tengok kita lah. Kalau kita sabar, barulah Allah tahu. Kalau kita tak sabar, barulah Allah tahu kita tak sabar. Sekarang Allah tak tahu lagi sebab kita belum tentu sabar atau tak sabar lagi. Sebab tu ayatnya sabar ni ujian Allah. Allah nak tahu tu kau sabar ke tidak. Apa kita faham tu? Kalau kita faham macam tadi, maka kita telah menolak sifat ilmu Allah. Allah tak tahu apa yang kita nak buat. Kita pun jawab balik. Kita tak buat lagi. Macam mana Allah nak tahu? Tunggulah kita buat dulu. Mu'tazilah. Mu'tazilah. Jadi, apa maksud Allah nak tahu? Ini nisbah kepada manusia. Ujian bagi manusia. Kita wajib beramal dengan amal kebajikan dalam keadaan kita tak tahu apa yang Allah telah tentukan untuk kita. Bukannya Allah tak tahu. Allah dah tahu dah. Kita yang tak tahu. Kita yang merasakan ianya ujian. Kita yang rasa ianya ujian. Hakikatnya Allah yang tentukan. Allah dah tentukan. Keputusan tu Allah dah tentukan. Kalaulah tidak, rosak sifat ilmu Allah. Manusia menguji untuk menilai. Manusia menguji untuk menilai. Sebab dia tak tahu. Sebab tu dia nak uji. Sebab tu ada ujian. Ujian periksa, ujian nak masuk kerja. Sebab manusia tak tahu. Dengan ujian baru dia tahu. Tetapi Allah menguji hanya rupa macam ujian. Tapi hakikatnya Allah dah tahu keputusannya. Malah Allah yang buat keputusan tu. Allah yang tetapkan keputusan tu. Allah yang bersifat iradah yang tetapkan kita gagal ataupun tidak. Allah yang bersifat kudrah yang buat apa yang kita buat. Tapi kita melihat seolah-olah macam ini ujian bagi kita. Iyalah kita hamba, kita kena anggaplah ujian. Jadi bila kita membaca ayat-ayat yang bermaksud ujian, jangan kita berpegang Allah tak tahu. Kita kena pegang Allah dah tahu. Malah Allah dah tentukan dah keputusannya. Lulus ataupun gagal. Nak tak nak, dia ada kaitan dengan iradah kan. Saya kata ilmu ni ada kaitan. Dia tak susah sangat. Cuma dia ada kaitan dengan iradah. Iradah dah faham, ilmu selari je. Ada orang tanya, boleh ke kalau kita cakap
Allah uji kita untuk kita sendiri sedar diri kita ni sabar atau tak. Bukan sebab Allah nak tengok kita sabar atau tak. Bukan. Yang bukan sebab Allah nak tengok tu tak payah. Delete yang tu. Boleh ke kalau kita cakap Allah uji kita untuk kita sendiri sedar diri kita ni sabar atau tak? Bertitik kat situ. Boleh. Yang saya sebut tadi, yang saya sebut ni jenis pegangan, bukan jenis cakap. Cakap, adat cakap tak ada masalah. Cakaplah Allah uji kita untuk kita sedar. Sebenarnya kita boleh kata ini ujian Allah untuk kita sendiri tahu kita ni macam mana. Cakap boleh. Tak ada masalah. Sebab tu dalam kebanyakan nisbah bercakap tak ada masalah, semua boleh. Dengan syarat dia ada pegangan. Pegang dia macam mana? Pegang dia Allah bukan masuk Allah uji, Allah tak tahu. Allah dah tahu, malah keputusan Allah dah buat. Tapi kita rasa macam ini ujian bagi aku sebab aku jenis tak tahu, aku tak sedar diri. Allah nak sedarkan kita. Itu kita cakap je gitu. Malah kita sedar ke tak sedar pun Allah yang tentukan. Segala-galanya Allah yang tentukan. Sebab kalau kita kata kita sendiri untuk kita sendiri sedar diri kita ni sabar ataupun tak sabar. Bolehlah kata macam tu. Tapi hakikatnya kita sabar ke kita tak sabar ke, kita sedar ke kita tak sedar ke, Allah yang bagi kita jadi sedar. Allah yang bagi kita jadi tak sedar. Kemudian kita sabar. Allah yang bagi kita sabar. Lepas Allah uji, kemudian kita tak sabar. Allah yang bagi kita tak sabar. Semua Allah. Itu dari segi pegang. Dari segi cakap, beradab kena cakap gini. Allah nak uji kita dari segi adabnya. Sama ada kita ni jenis sabar ke tak, Allah nak uji kita. Kita cakap nisbah bercakap dan nisbah adab. Pegang, Allah yang tentukan kita gagal ke lulus, malah apa yang kita buat semua Allah tentukan. Ya, itu lah, pegangan tu penting. Sebab itulah pegangan. Bila pegang, cakaplah apa pun, tak ada masalah. Cakaplah. Allah tahu dan Allah tetapkan keputusan. Ya, Allah tahu dan Allah tetapkan keputusannya atas kita ni. Allah uji, Allah nak kita faham ilmu Allah. Boleh kata gitu. Boleh kata gitu. Allah nak kita faham ilmu Allah. Sedangkan kalau kita faham ke tak faham ke, Allah yang tentukan kita faham ke tak faham. Jadi pusing Allah. Itu yang Allah. Sebab apa panjang Allah tu? Sebab tak ada yang lain dah Allah. Pergi habis letih lah. Allah nak uji kita kata. Allah nak kita faham ilmu Allah. Kita faham ilmu Allah tu pun sebab Allah yang nak. Kalau kita tak faham pun sebab Allah yang nak kita tak faham. Habis tu kita apa? Allah. Itu yang Allah. Macam aku tak ada daya ya Allah. Semuanya Allah. Itu yang Allah panjang. Sebab kona-kona dekat Allah. Kona-kona Allah menang. Kona-kona Allah menang. Menanglah istilah. Kita asyik kalah saja. Allah tak boleh. Alah dah. Allah uji kita, Allah nak tahu kita ni faham ke tak. Ya Allah. Itu yang Allah. Biasanya Allah orang sebut Allah tu biasa tak boleh nak buat apa. Contohnya nak kalau sakit kan, nak pergi doktor, duit tak ada. Cari duit sungguh-sungguh, tak dapat juga, tak cukup juga duit tu. Macam-macam usaha dah buat, tak dapat juga. Tapi sakit tetap sakit. Sakit pula nak kena berubat. Dah buat macam-macam akhir sekali. Allah. Apa? Tak lagi lah. Tak lagi dah. Pusing, Allah tak bagi. Buat kerja nak cari untuk penyakit kita ni. Buat kerja. Yang buat kerja tu pun Allah yang buat kan dengan kehendak Allah. Allah yang nak kita kerja dan Allah yang dengan kekuasaan Allah yang buat. Kemudian buat usaha tak dapat juga keputusan, tak dapat juga cukup untuk kita nak sakit kita ni. Dah usaha dah. Yang bagi tu Allah juga. Yang tentukan Allah juga. Yang menggerakkan kita Allah juga. Yang bagi rizal Allah juga. Lepas tu apa sakit ni Allah bagi juga. Pergi dah tak boleh. Tak boleh nak berubat dah, tak boleh berubat dah. Tak cukup duit dan sebagainya. Akhir sekali kita buat apa? Semua dah buat dah. Allah. Maknanya apa? Aku tak ada dah, tak ada apa-apa. Memang tak ada apa. Baru kita sedar. Masa tu. Samalah juga. Kalau kita pusing, memang tak ada kata-kata lagi dah. Semua Allah. Ya, semua Allah. Habis tu kalau macam tu, tunggu ajalah takdir Allah. Tak boleh. Pula dah kenapa pula tak boleh kata. Tadi kata pusing-pusing semua Allah. Allah suruh kita buat sesuatu. Allah suruh buat sesuatu
Yalah, kalau Allah suruh buat sesuatu, tapi Allah yang tentukan kita buat atau tidak. Allah yang gerakkan kita semuanya. Macam Allah lah yang buat. Memang pun. Habis itu baik tak payah buat, tak boleh. Kenapa? Sebab Allah suruh buat. Jangan langgar. Kalau tidak, kenapa Allah? Jangan soal Allah. Kita hamba ke kita Tuhan? Habis itu macam mana? Jadi Allah, tak ada apa-apa lah. Jadi nampak? Lembek. Tak boleh. Itulah hakikat amal. Tak ada apa-apa. Pusing-pusing ke Allah. Pusing-pusing ke Allah. Pusing-pusing ke Allah. Sampai tak boleh. Nak kata konak kat mana semua Allah. Tak nak buat apa-apa. Tak nak buat. Apa-apa pun tak boleh. Sebab Allah suruh buat sesuatu. Habis tu? Tak boleh lah. Maka baru sedar jadi kita ni hamba. Allah, maka kita ni tak ada apalah kita ni. Semua Allah belakalah. Itu dengan perasaan tu. Itu bukan cakap mulut aja. Ada orang cakap semua ni Allah. Itu cakap mulut. Cakap hati macam ni. Tak ada apa dah. Semua Allah kau ni. Pok Allah kau ni. Pok Allah. Tak ada apa-apa dah yang kita boleh tak boleh buat. Pusing-pusing Allah. Kau ni Allah yang buat. Tak nak buat tak boleh, Allah suruh buat. Aduh, kalau mati nanti macam mana pula? Tak nak masuk neraka. Nak masuk syurga. Tapi Allah yang tentukan. Allah lah. Habis dah usaha semayang tak memberi bekah apa pun. Kalau Allah nak masuk neraka, Allah masuk juga. Bukan masuk neraka kerana amal ibadah. Allah lah. Macam-macam dah buat dah lah. Kita mau semayang. Semayang buat baik semua. Akhir sekali, yang buat baik tu Allah yang tentukan kita buat. Dan dengan kudrah Allah yang kita buat. Bukan sebab kita yang buat sebenarnya. Allah lah pula. Akhirnya tak ada. Itu yang Allah. Itu real punya. Dengan hati Allah. Biasa orang sakit lah. Orang sakit Allah dia tu dengan hati. Sebab tak boleh pergi. Kau mana dah buat macam-macam dah. Tetap je kat sakit. Tak sembuh-sembuh. Allah dia tu dengan hati. Memang dia sedar memang tak ada apa-apa. Tak sampai nak mikir. Ya. Tak sampai nak mikir. Mana boleh fikir. Yang demikian. Okay. Ustaz boleh bahas tentang kita ada dalam ilmu Allah tadi. Itu yang tak nak bahas. Saya tak nak bahas yang bab tu. Saya cuma nak bagi tahu adalah orang duk cakap gitu. Bila kita memang dah ada dalam ilmu Allah sebab kehendak Allah tanjizi qadim kan. Allah berkehendak nak, bila Allah nak jadikan kita, bukannya Allah baru nak jadikan. Allah nak, bila Allah nak, Allah yang bersifat iradah. Iradah tu kan qadim. Jadi Allah nak jadikan kita. Akan datang, nantilah masa tu tak jadi lagi lah. Maka dalam ilmu Allah kita telah ada sejak azali lagi lah. Ada orang kata gitu. Saya kata kalau pernah dengar gitu jangan pelik lah. Cuma nak bahas panjang macam mana lagi. Sampai ke tahap tu biasanya para ulama dia tak bagi teruskan bincang seterusnya. Kalau macam tu kita dah pula dah jadi azali juga. Sebab kita walaupun kita ada tu bukan dengan maksud ada betul. Ada dalam ilmu Allah sejak azali. Dah jadi macam kita lah azali juga. Kan dah jadi bunyi pelik. Kita ada sejak, kita qadim. Tapi bukan ada betul. Kita ada dalam ilmu Allah. Ilmu Allah kan qidam. Bila Allah nak cipta kita, bukan baru nak cipta. Memang Allah nak cipta sejak azali lagi lah. Tanjizi qadim. Bila adanya kita, tanjizi hadith. Allah boleh cipta kita suluhi qadim. Keluarlah istilah-istilah tu. Kemampuan Allah tu, Allah layak, padan, patut, kebolehan, kemampuan Allah nak cipta kita sejak azali lagi, suluhi qadim. Dan Allah nak jadikan kita nanti, bila sampai waktunya tahun 2000, tahun 1970 nak jadikan kita. Maka tanjizi qadim. Dalam ilmu Allah, memang ada Allah nak jadikan kita. Bila sampai masanya tanjizi hadith, jadilah kita. Sebenarnya tak cantik bahas sampai tahap tu. Sebab kita nak yalah, sedaplah tahu benda yang halus-halus. Sekali lalu je, tak payah panjang lagi. Jadi kalau pernah orang dengar, aku dah tahu dah ni. Tak boleh tak kita kata kita ni ada dalam ilmu Allah? Maknanya kita ni azali ya. Qadim lah kita ni. Tapi bukan ada dalam ilmu Allah. Kan bunyi. Hari tu Ustaz pernah cakap mimpi tu bersifat tiada. Mimpi tu bersifat tiada. Mimpi tu tak ada.
Dan ada ulama cakap Allah tidak tahu. Bukan Allah tidak tahu. Mana boleh? Mana boleh Allah tak tahu? Allah tahu segala-galanya. Perkara yang wajib, perkara mustahil, perkara yang harus, segala-galanya Allah tahu. Yang kata ada ulama cakap Allah tak tahu tu bukan mimpi, bukan tahu. Allah tak nampak. Mimpi, pikiran kita berfikir, kita bermimpi, Allah tak nampak dan Allah tak dengar. Itu adalah bahasa ulama. Kan kita fikir, bila kita fikir, ada tak yang kita fikir tu? Mana ada? Tak ada. Dia jenis tak ada. Dalam zihin, dalam fikiran je. Dia tak ada. Dia jenis tak ada. Maka bila tak ada, takluk samak dan basar. Kita dah masuk samak dan basar? Oh, belum masuk lagi. Takluk samak dan basar, melihat dan mendengar perkara maujudat. Tengok sam'u basar. Tengok kita baca. Dah ada soal. Sama. Hakikatnya ialah sifat yang tetap ada, yang qadim lagi azali, berdiri pada zat Allah, dengan dia terang dan nyata pada tiap-tiap yang maujud. Tuh, yang ada, yang maujud. Tiap-tiap yang ada. Nyata Allah melihat, Allah mendengar, sama mendengar, ataupun basar pun sama juga. Maka dengan dia nyata dan terang meliputi pada tiap-tiap yang ada. Tiap-tiap yang ada, maujud yang ada. Jadi Allah melihat dan mendengar hanya perkara yang ada, jenis ada. Fikiran kita, mimpi, dia bukan jenis ada, dia jenis tak ada. Sebab dia cuma bayangan. Memang Allah tidak melihat mimpi, fikiran, Allah tidak melihat. Allah tidak mendengar pun. Tapi Allah mengetahui. Itu Allah mengetahui. Sebab Allah takluk ilmu, kan tadi. Takluk ilmu wajib, mustahil dan harus. Bila sebut harus, semua perkara lah harus. Semua perkara. Jadi dia tak boleh kata gitu. Dia tak boleh kata Allah tak tahu. Tak boleh. Mimpi, Allah tak tahu mimpi itu. Tak boleh. Allah tahu. Allah tahu. Cuma adakah Allah melihat mimpi? Adakah Allah mendengar mimpi kita? Kat situ yang bahas ulama. Ada kata Allah melihat dan mendengar sebab dia jenis maujud juga. Ada kata tidak, Allah tak melihat. Kenapa? Itu bukan takluk samak dan basar. Itu takluk ilmu, inkishaf. Inkishaf ni maksud ternyata, dapat tahu. Jadi bila kata ulama cakap Allah tak tahu sebab tak ada, sebab mimpi itu bersifat tiada, maka Allah tak tahu. Macam mana pula kita kata perkara yang mustahil, iaitu Tuhan satu lagi. Allah tahu tak? Tak ada Tuhan satu lagi. Allah tahu kan? Iaitu Allah tahu tak ada sekutu bagi dia. Tak ada Tuhan satu lagi. Itu bukan setakat tak ada. Mustahil ada pun Allah tahu. Ini kan pula tak mustahil mimpi ada. Lagilah Allah tahu. Silap tu. Silap. Bukan ulama cakap Allah tak tahu. Ulama cakap, ada ulama cakap Allah tidak melihat dan mendengar mimpi. Tapi Allah tahu. Sebab apa Allah tak melihat dan mendengar mimpi? Sebab dia bukan jenis ada. Dia jenis sungguh. Atau dia jenis bahasa tak ada lah kalau bukan sungguh. Dia sungguh ke tak ada mimpi? Mimpi apa? Dia antara kot. Dia antara ada dan tiada mimpi ni. Jadi dia bukan jenis ada lah. Bila dia bukan jenis ada, maka bukan takluk samak dan basar lah melihat dan mendengar. Tapi takluk ilmu. Jadi hujah dia, tak boleh kata Allah tak tahu, tak boleh kata Allah tak tahu mimpi kita, kerana perkara yang mustahil iaitu anak bagi Allah. Anak bagi Allah. Tak ada, memang tak ada. Itu mustahil. Pun Allah tahu anak bagi Allah tak ada, takkan Allah tak tahu mimpi. Itulah. Perkara mustahil pun Allah tahu, lebih-lebih lagi perkara yang mimpi tadi tu. Mimpi. Allah tahu. Allah tak tahu. Tak ada yang Allah tak tahu. Semuanya Allah tahu. Perkara wajib, mustahil, harus. Mimpi hukumnya apa? Harus. Maka termasuk dalam Allah tahu. Yang demikian, bangkitlah
perasaan manusia, lepas dah kita bercerita panjang-panjang, penutup dia, bangkitlah perasaan manusia takut dan gentar daripada melakukan kesalahan. Takutlah sebab Allah tahu segala-galanya. Kerana segala perkara itu terang dan nyata pada ilmu Tuhan pada bila-bila masa dan bagaimana jua keadaannya. Apabila manusia sampai ke darjat ini, barulah dinamakan sebenar-benar mengenal dan mengetahui serta percaya ilmu Tuhan. Habis. Apa dalil akal? Apa dalil akal Allah berilmu? Sebenarnya memadai kita mengatakan dalil adanya sifat ilmu Allah apabila Allah itu mempunyai kudrah dan iradah. Kudrah Allah, apa bukti, apa dalil akal Allah ada ilmu? Dalilnya Allah ada kudrah dan iradah. Boleh kata gitu. Boleh kata gitu. Kenapa? Bila Allah iradah dengan maksud Allah berkehendak sesuatu. Bila Allah nak tu sempurna. Kemudian Allah cipta. Kudrah cipta, Allah cipta. Bila cipta, kejadian Allah tu pastinya sempurna. Jadi nak sempurna, mestilah ilmu. Jadi boleh dikatakan, apakah dalil Allah ilmu? Dalil Allah ilmu adalah Allah bersifat dengan kudrah dan iradah. Jadi pelik boleh. Dalil akal. Sebab tak masuk akal kalau Allah nak, tapi nak Allah tu tak sempurna sebab Allah tak tahu. Tak masuk akal kalau Allah itu mencipta, Allah itu Tuhan. Dan Allah itu mencipta, dan ciptaan Allah itu lebih kurangnya sebab Allah tak ada ilmu. Mustahil. Maka oleh sebab Allah nak, bila Allah nak kehendak Allah sempurna, dengan ilmunya bersepakai, berselari dengan ilmunya. Allah pun cipta dengan kudrahnya, berselari dengan ilmunya juga. Jadi dalil akal Allah ada ilmu, dalilnya Allah ada kudrah dan iradah. Dalil akal sifat ilmu yang kita baca, jika Allah tidak mempunyai sifat ilmu, maknanya Allah jahil. Kalau Allah tak ada ilmu, maknanya Allah jahil. Kalau Allah jahil, Allah tak boleh buat alam ni. Kalau Allah tak boleh buat alam ni tak ada. Hukum alam ni tak ada adalah mustahil kerana alam ni dah ada pada pandangan mata kita. Nyata daripada adanya alam ni, tentulah Allah dah berjaya mencipta. Nyata daripada Allah telah mencipta alam ini, tentulah Allah tak jahil. Nyata daripada Allah tak jahil, tentulah Allah ada sifat ilmu. Kita tengok alam ni, kita dah tahu dah. Habis. Dia tak susah sangat. Dia lebih kepada ringan-ringan, cakap-cakap, sembang-sembang, macam baca buku gitu aja. Bab ilmu, sebab bab ilmu memang tak susah untuk faham. Dari segi faham Allah tu maha berilmu. Cuma detail-detail tadi, takluk-takluk yang bukan fardu ain pun tadi pun. Kalau tak masuk yang fardu kifayah tadi, duk baca saja je. Sebab kita tak ada masalah dalam masalah ilmu. Ilmu Allah tak ada masalah. Kita tahu, takkan Allah tak tahu kot. Allah tahu segala-galanya. Sekarang Allah tahu, yang lepas Allah tahu, akan datang Allah tahu segala-galanya. Kat situ dah selesai dah. Apa? Allah tahu kat dalam syurga, Allah tahu. Jadi yang jadi panjang tadi kerana fardu kifayah, cerita pasal takluk tadi. Sebab ilmu tak susah untuk dipahami. Masuk kita pula hayat. Hayat pun pendek je sebenarnya. Hayat ni pendek aja. Sekejap je hayat ni. Sebab hayat dia mengesahkan saja. Cuma dia ada buatkan ini sifat idrak. Sifat idrak. Okay, kita akan sambung hayat dan sama. Akan datang. Muka surat 28. Tangguh dulu. Thank you, Ustaz. Suri kafarah dan Thank you, Ustaz. Teman-teman. Bye-bye, Ustaz. Bye. 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 Bye, Ustaz. Bye.